Sebelum ni ada satu kerja-kerja untuk menambah baik di dataran keris tu, untuk sebenarnya adalah kerja-kerja untuk mendalamkan longkang daripada 4 kaki kepada 7 kaki dulu. Itu adalah perancangan asal daripada saya dan staf-staf MPHG tu. Tapi selepas saya tak ada, kerja tu pun diteruskan dan untuk banjir tu cuma dapat sedikit saja diselesaikan kan. Jadi sebenarnya ada tiga fasa dekat situ. Fasa yang pertama tu dah selesai. Dan dia ada fasa yang ke belakang lagi dan ada fasa sampai ke sekolah Cina tu sebenarnya. Dan anda kata di situ kalau selesai 3 fasa tu, saya rasa 30% masalah banjir akan diselesaikan di sebelah situ. Dan yang seterusnya ada satu fasa lagi adalah di bawah JPS untuk nak buat tebatan banjir di sebelah HMJ dan Sibayu tu. Kalau katakan tebatan banjir tu selesai dibuat, jadi masalah banjir di sekitar Alur Gajah tu mungkin 80% akan selesai. Masa saya kecil-kecil, saya sekolah di Alur Gajah 1 tu, saya tengok pada zaman tu padang tu adalah padang perpaduan, di mana saya tengok setiap petang semua kaum akan ada di situ. Jadi tujuan saya mengalihkan, nombor 1, saya nak lapangkan padang tu agar orang ramai boleh datang. Nombor 2, saya nak memperindahkan padang tu sampaikan setiap orang yang tengok keadaan tu nak berkunjung di dataran keris. Dan apabila pengunjung ramai, secara tak langsung peniaga-peniaga dekat situ, perniagaan dia orang akan naik. Semasa saya YDP tu, saya telah mengenal pasti kawasan dan telah mengukur 13 ekar tanah untuk dibeli ketika tu. Tapi dan saya juga telah berjumpa dengan wakil KBS, dan masa tu ada satu peruntukan untuk Melaka kan, untuk dia buat bini sukan, dan apa yang perlu saya sediakan tanah, dan peruntukan akan dibawa ke Alur Gajah. Tapi hari ni Justin yang dapat, sebab Alur Gajah tak sediakan tanah, sebab masa tu saya dah keluar daripada MPAG. Dan bila kita buat stadium tu, bagi saya anak-anak muda akan berkumpul di situ, dan perniagaan-perniagaan kecil ni pun akan wujud di situ kan. Dan itu akan membagi peluang juga daripada segi sudut ekonomi bagi warga Alur Gajah kan. Dan pada masa yang sama, tebatan banjir akan dibina di situ. Dan ideanya di tebatan banjir itu adalah untuk nak buat taman di mana keluarga boleh berkunjung. Kita juga merancang untuk nak mengadakan satu one stop center juga untuk petani-petani ataupun pengusaha-pengusaha daripada Alur Gajah ni, untuk mengantar barang dia orang daripada segi pembuatan di rumah, pembuatan orang kata homemade, ataupun peniaga-peniaga kecil untuk yang tak tahu nak pasarkan. Dan saya merancang untuk nak mengadakan satu one stop center, dan diorang boleh hantar kepada one stop center, dan kemudian one stop center ni akan pasarkan. Nah, itulah salah satu saya dapat feedback mungkin daripada masjid, daripada kawan-kawan India, daripada Kuwait, ataupun kawan-kawan Cina, daripada tokong kan, cikgu-cikgu sekolah kan, ataupun pekerja-pekerja sekolah yang mengatakan facilities di situ kurang, dan diorang tak tahu macam mana nak memohon facilities untuk nak membaiki, bukan nak membina sesuatu yang besar, tak, untuk membaiki, untuk membaik pulih kan. Yang itu banyak saya tolong selama ni adalah melalui permohonan sekolah ke parlimen, masa parlimen, dan saya berjumpa dengan YB Pak Wan untuk membantu, memohon pada Pak Wan untuk bantu rumah-rumah ibadat ataupun masjid-masjid, rumah ibadat, dan juga sekolah-sekolah. Dan banyak yang dah dibantu, tapi masih banyak lagi yang perlu dibantu. Dia sebenarnya saya lahir dekat sini kan. Saya membesar di sini, cuma saya bersekolah di luar. Maksudnya saya belajar di universiti luar kan. Lepas bekerja di luar, saya balik. Dan kata-kata saya selalu ada di sini, dan selalu selalu berjumpa dengan pemuda-pemuda di sini. Jadi kami saling kenal mengenal. Jadi bagi saya yang itu, bila kita dah ada touch antara sebelum-sebelum ni, jadi bagi saya tak ada masalah daripada segi pengundi-pengundi muda untuk membantu saya lah. Nah, jadi bila kita tengok yang membantu untuk pemasangan bendera ni apa semua, kebanyakan lah orang muda yang membantu. Dia bukan dari saja kawasan ni. Bagi saya pemimpin tu perlu ada sifat, nombor 1, kalau kita kan, kalau pernah dengar, nak menjadi seorang pemimpin mestilah baik, dan nombor 2, pandai, ya kan. Jadi baik ni, bila kita kata baik ni, pemimpin tu lah mestilah yang ada integriti, ya kan, yang tak menipu, yang tak berjanji kosong, yang tak buat yang benda-benda yang pelik, ya kan. Jadi pemimpin tu mestilah membantu, sebab tujuan dia, kenapa dia nak jadi pemimpin, kenapa
bersusah payah pergi kempen ni. Pemimpin adalah untuk membantu sebenarnya kan. Jadi kalau katakan amanah yang kita pikul tu, kita kena jalankan. Kita nak buat sesuatu benda tu atas kapasiti diri. Katakan saya berjanji untuk atas kapasiti diri saya. Saya tak mampu. Sebab saya seorang, saya tak mampu. Tapi apa yang saya mampu, saya kena ajak ramai-ramai dan sediakan tempat untuk sama-sama buat. Lama-lama kawasan ni akan naik dengan sendiri. Dia akan maju dengan sendiri kan. Dan bila SOP tu dibuat, dia bukan kena pada saya seorang. Dia kena pada semua calon. Dan semua calon menghadapi benda yang sama kan. Sekarang ni cuma pengundi, macam mana dia nak mencari maklumat tentang calon. Walaupun kita tak boleh bagi ceramah, kadang-kadang tak bagi ceramah tu bagus juga. Sebab bila kita tengok yang lepas-lepas, bila terlalu banyak ceramah, banyak fitnah yang keluar daripada mulut penceramah tu. Padahal kadang-kadang benda tak betul pun. Sebab kita pun tahu sebelum-sebelum ni banyak kempen-kempen ni lebih kepada fitnah daripada fakta, kan. Jadi bila hari ni kita tak dengar orang pegang mic menjerit mengatakan seseorang itu atau menuduh seseorang ni, kita tak dengar. Mungkin di situ satu postingnya pun ada juga kan. Tapi cuma calon kena berusaha lah macam mana nak sampai kepada pengundi. Berusaha lah kata kan. Saya mohon kepada pengundi-pengundi, khasnya untuk kawasan saya Don Rembia dan amnya untuk Melaka, untuk mengundi calon-calon Perikatan Nasional bagi Perikatan Nasional untuk memerintah negeri Melaka kan? Untuk membawa pembangunan ataupun daripada segi sosial, daripada segi masyarakat ke satu arah yang lebih tinggi.